Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Rahmat. Video tular yang mengiklankan aktiviti perjudian berlatar belakangkan suasana Ramadan dan Aidilfitri sangat menyinggung umat Islam di Malaysia, tegas Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan. Sehubungan itu katanya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mesti tampil segera menjelaskan bagaimana perkara ini boleh berlaku dan dibenarkan tular. Tambah beliau, insiden kandungan kreatif yang tidak sensitif dan bersifat anti keharmonian kaum sudah kerap kali berlaku, sedangkan SKMM mempunyai tanggungjawab mencegah semua ini. Katanya Malaysia memerlukan tindakan pencegahan efektif dan bukan tindakan reaktif. Kerajaan sedang mempertimbangkan untuk mewujudkan peraturan dan sebuah badan khusus yang mengawal selia individu yang terlibat dalam perkhidmatan penghantar barangan dan makanan menggunakan motosikal P-hailing. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, sudah tiba masanya perkara itu diwujudkan dalam usaha membela kebajikan mereka yang menjadikan bidang tersebut sebagai kejaya. Menurutnya perkara itu perlu diutamakan kerana kini belum terdapat sebarang peraturan ataupun badan khusus untuk bidang berkenaan. Pihak pengurusan sekolah termasuk pengetua dan guru besar perlu mengambil berat soal perpaduan kaum dan diharap agar tidak memulakan dan menanam bibit-bibit perpecahan dalam kalangan pelajar. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, hal ini kerana perpaduan itu perlu disemai bermula dari pendidikan awal kanak-kanak dan peringkat sekolah lagi. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai sebuah sekolah menengah yang baru-baru ini tular di media sosial selepas surat berkaitan kokurikulum yang dikeluarkan pengurusan sekolah ada meletakkan syarat kaum untuk pendaftaran kokurikulum sukannya. Halimah yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi itu berkata, beliau mengambil maklum berhubung isu berkenaan yang mana ia turut mendapat perhatian Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin serta Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rezal Merican. Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Razak menyenaraikan 10 cara bagaimana Putrajaya boleh menarik pelabur asing. Bekas Perdana Menteri itu menerusi catatan di Facebooknya berkata, perkara pertama yang perlu kerajaan lakukan adalah dengan menarik balik perintah darurat, kemudian mengambil langkah ketat membendung penularan pandemik COVID-19 dan mempercepatkan vaksinasi. Putrajaya juga antara lain digesa berhenti menyalahguna undang-undang dan institusi kerajaan untuk tujuan politik. Najib seterusnya berkata, kenyataan yang menghakis keyakinan pelabur seperti negara tidak ada wang lagi atau penjawat awam perlu potong gaji untuk bantu ekonomi negara perlu dihentikan. So Prima tidak perlu ditutup seperti yang diwawarkan sebab kerana membina rumah di tempat strategik dan sebagainya. Mungkin ada dua kes, kes yang kawasan itu tidak berapa strategik, tetapi dia tidak melibatkan keseluruhan daripada Prima. Contohnya macam Brickfield, saya percaya Brickfield dia tahu bahawa dalam masa seminggu jualan sudah memenuhi matlamat dalam masa seminggu sebab di situ memang permintaannya yang tinggi. Projek kediaman Perbadanan Prima Malaysia yang terbengkalai sebelum ini akan diteruskan semula. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Syaidan Kasim berkata, tiada keperluan untuk membatalkan projek itu, memandangkan projek tersebut berdaya maju dan boleh dijual dengan cepat. Menurut beliau, hanya 2 kes yang dilihat tidak bagus, namun ia tidak melibatkan keseluruhan projek Prima, memandangkan rumah-rumah tersebut dibina di tempat yang strategik. Tambahnya sehingga Mac 2021, 23,101 unit telah berjaya disiapkan dengan lebih 50% daripadanya terjual. Sekian dahulu dari saya, terus ikuti perkembangan isu semasa bersama Komunikasi Barisan Nasional. Semua kita bertemu lagi. Selamat berbuka puasa. Terima kasih.